Muka surat 191 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يحرم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah baca Quran satu muka surat hari ini. Alhamdulillah. Macam mana kawan-kawan dekat online? Okey ke? Line semua okey ke? Harap semua jelas. Dan video, audio semua jelas ya. Boleh komen tak? Jelas ke tak jelas? Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam semua, insya-Allah.
Kita hari ini masuk dalam bab fiqh munakahat. Fiqh munakahat berkenaan dengan suami yang nusyus. Okey, alhamdulillah. Muka surat berapa? 791 ya. Sama-sama. Okey, kalau kita tengok balik bab nusyus. Okey, terima kasih semua komen jelas ya. Berkenaan dengan nusyus ni. Nusyus ni maknanya hukumnya berdosa lah. Kalau kita tengok isteri dengan suami dululah ya, kita buat ulangan sedikit. Suami isteri nusyus. Siapakah yang dikatakan sebagai nusyus? Isteri yang jatuh kepada nusyus. Nusyus ni berlaku sekiranya dia membantah, membangkang, dia derhaka pada suami dia. Itu nusyus. Isteri nusyus. Jatuh dia, hukum dia haram berdosa lah. Haram berdosa besar. Banyak perkara yang berlaku yang boleh menjatuhkan seorang isteri itu kepada nusyus. Antaranya dia membantah suami dia, dia keluar musafir tanpa izin suami dia, dia tidak taat kepada suami dia, itu nusyus. Dan banyak lagi lah, dia tolak permintaan suami dia untuk bersama pun dia kira menusyus juga. Zaman sekarang kita tengok dalam rumah tangga dah tidak seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tengok isteri nusyus, suami pun boleh jatuh nusyus juga. Suami boleh jatuh nusyus juga. Macam mana suami boleh jadi nusyus? Kalau isteri tadi kita tahulah mana dia membantah, dia menyakitkan hati suami, dia tidak taat pada suami, dia tidak syukur pada suami, dia mengungkit kekurangan suami. Itu biasalah. Lain tak ada dah dekat Facebook. Jadi dalam kes-kes semacam tu, seseorang wanita itu ditanya seorang Nabi Muhammad SAW kata banyak wanita yang terjerumus dalam dosa besar disebabkan oleh hal-hal seperti hal-hal seperti tidak mensyukuri suami, jatuh kepada nusyus tadilah, membantah dan tidak taat sebagainya. Jadi Nabi pesan supaya wanita tu sentiasa bersedekah. Kerana jarak wanita dengan neraka tu dekat sangat. Ramai sangat wanita yang duduk dalam neraka tu sebab bukan dia tak solat, bukan tidak beribadah, tetapi sebab dia membantah suami. Dia semayang, buat ibadah banyak, dia bersedekah banyak, solat tak ada masalah, main mengaji fardu ain tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang apabila dia menyakitkan hati suami. Ada seorang perempuan yang dikatakan sebagai seorang ahli ibadah, tetapi dia ahli ibadah, iaitu siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah malam. Namun dia dikatakan sebagai wanita ahli neraka kerana dia menyakiti hati jiran. Kalau menyakiti hati jiran pun boleh masuk neraka, apatah lagi menyakiti hati suami. Jadi kita perempuan ni kadang-kadang lupa sikit bab tu. Biasalah dia akan jadi lupa. Bab tu memang dia akan lupa. Sebab itulah Nabi pesan perempuan kena sedekah tiap-tiap hari. Sebab kemungkinan dengan sebab sedekah tadi ni boleh membantu kita daripada terjumus di dalam neraka, boleh bantulah. Tapi tetap berdosa dengan manusia ni adalah termasuk dengan dosa besar. Sebab menyakiti hati orang biasa pun boleh masuk neraka, apatah lagi menyakiti hati suami. Memang berat juga. Memang berat. Yang tak ada suami tu alhamdulillah. Yang ada suami sangat mudah masuk syurga, mudah juga masuk neraka. Tapi Nabi pesan bina rumah tangga mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik dengan ahli keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunjuk contoh Nabi baik dengan ahli keluarga Nabi. Nabi tunjuk contoh. Jadi suami-suami ni yang mana nak berpoligami, biasanya dia akan bagi alasan mengikut sunnah. Tapi kenapa dia tak bina rumah tangga dia dengan mengikut sunnah? Masa nak poligami dia minta dia mengikut sunnah, tapi masa dia bernikah dengan isteri dia hak pertama tu, dia nak tambah cawangan, dia kata ikut sunnah. Tapi hak duk ada tu dia tak ikut sunnah. Itu yang jadi masalah sekarang. Kita tengok di sini. Macam isteri memang kalau kita kata side isteri tu memanglah kalau nak cari salah. Macam kalau ustaz-ustaz ceramah, saya duk tengok dia suka ceramah. Dia bukan ceramah, dia ceramah. Dia ceramah. Biasanya dia bias. Dia duk hentam kat kita ya. Amat hak ni pula nak bias pula. Dia duk hentam kat isteri-isteri lah. Duk buat gelak-gelak pula. Isteri tu belah sampai gemuk. Saya dengar ada satu ceramah ustaz. Dia kata, isteri tu, laki tu belah sampai gemuk. Lepas tu balik rumah tak mau masak, tak mau layan suami. Dah pasal apa pula nak pergi kata gemuk dekat bini orang tu kan? Nak kata gemuk kat si isteri tu. Lepas tu satu lagi, bila suami balik kerja, isteri tak mau layan suami, tak mau tak mau layan. Ya, waalaikumsalam. Sini masuk. Kali pertama mai ke? Oh, okey, masuk. Tidak mahu layan suami. Zaman lo bukan suami je keluar kerja. Zaman lo isteri pun keluar kerja. Jadi tak boleh dah pakai suami balik, isteri kena layan. Lepas tu dia boleh bubuh pula isteri gemuk, bagi makan sampai gemuk. Lepas tu saya pun malas lah dengar kan. Sebab apa duk kata sangat kan. Tapi kena tengok dua-dua side. Okey, kita tengok rumah tangga Nabi macam mana. Kita tengok rumah tangga Nabi macam mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana rumah tangga Nabi? Nabi sebut apa? Nabi Muhammad SAW ni, dia bagi dah contoh. Nabi dengan isteri-isteri Nabi yang pertamanya mandi bersama. Masa nikah hak awal dulu tak apa, lepas tu tak ada dah lah. Hak awal dulu je lah. Faham, Nabi layan isteri tu sampai mati. Bukan kata sampai hak mula je. Nabi mandi satu bekas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mandi satu bekas. Nabi mandi dulu. Aisyah pula tanya, tinggallah sikit dekat aku ayak tu. Aku pun nak mandi juga. Rupanya mereka duduk berdua-duaan dalam satu bekas. Yang hak nikah gatal sangat nak menikah dua tu duduk mandi sekali ke kan bini hari tu ni? Oh, bukan main lagi. Mai dah. Masa nak menikah bukan main punya duk hafal sunnah Nabi. Sampai ada sekali tu saya blok ustaz dua orang pasal dia duk ulun komen dekat saya punya page. Dia duk hafal yang ustazah ni duk marah sangat orang menikah dua pasal apa? Bukan saya kata menikah dua, ustaz tengok kelayakan suami yang nak menikah dua tu, dia layan isteri dia macam ratu ke? Lepas tu dia kata, sebagai seorang ustazah, patutnya ustazah galakkan lagi. Hai! Kau dah kenapa nak suruh aku galakkan lagi kahwin dua? Patutnya ustazah bagi orang faham. Dia kata, laki-laki kena menikah lebih daripada satu. Kata, ustaz ni dah haru dah, tak boleh sembang dengan dia ni. Dia baca ayat tak habis. Tak apalah saya masuk sini. Pasal apa tu Ahmad Kamal? Singgah sat saja dia kata. Singgah dengar juga. Jangan duk asyik duk nikah je. Ajak mandi isteri tak mau pula. Jangan buat alasan ustaz. Ni ustaz masuk dah. Ustaz mandi masuk dah. Saya ajak mandi isteri tak mau pula. Dia buat dah. Ustaz tu agaknya nak nikah lagi. Ya, memang. Bini ustaz ni duk mengadu kat saya.
Dengar sini. Ni. Dia kata, ustazah, suami saya menangis ni, meninggal dah isteri tu. Isteri ustaz tu. Saya ni dia kata sakit, dia tinggal saya, dia menikah dengan bini nombor 2. Oh, macam bawang sungguh no. Dia menikah dengan bini nombor 2, dia tak balik mai. Saya sakit dia tak tengok. Duk rumah bini nombor 2 tapi duk ceramah sakat. Dekat YouTube tu berlambak dia punya ceramah. Saya malas nak habaq, memang tak akan habaq lah. Saya tak akan habaq lah sebab isteri dia pun dah arwah dah. Sampai duk tanya saya semayang lagu mana ni, saya tak boleh bangkit, tunjuk kaki, ambil gambar ni, berkudih kaki. Suami dia duk ceramah tau. Hak nak nikah 2 ni, nampak lagi. Boleh tak tu? Kuota 4 no. Mai dah orang lelaki. Awak hari ni orang lelaki ramai sangat ni. Dia pamai dah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi dengan isteri. Yang kedua, Nabi dukung bini. Nak tanya hak nak nikah 2 tu dukung bini ke? Tak larat angkat dah bini. Kasih bantai ustazah. Hak orang perempuan. Okey. Dia dukung, Nabi dukung isteri dia. Kita dukung tak naik no. Tak, kita tak suruh dukung. Layan macam mana? Tok Sah katalah tak suka kat isteri tu, isteri pun tak layan. Tak, kita yang duk hati besar sangat nak tambah cawangan tu. Layan macam mana, sebab tu Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maknanya Nabi nak hafal kata Nabi dengan isteri dia macam mana. Aisyah radhiyallahu anha, selalunya kalau musim hari raya, dua orang budak Sudan ni suka duk main tombak, duk main perisai. Jadi Nabi Muhammad SAW ni tanya Aisyah, nak pergi tengok tak? Nak pergi tengok tak? Nabi tanya, nak pergi tengok tak? Dia kata nak pergi tengok. Nabi buat apa? Kokong. Faham tak kokong? Lepas kat nikah je. Apa ni? Isteri-isteri Nabi kuih kok ustaz. Jangan duk buh kat isteri-isteri Nabi kuih sama-sama lah pergi jogging dengan suami. Suami pun duk piak bagi bini gemuk. Pasal apa? Nabi kokong ni. Kokong kok belakang. Dah lah, hampa dah bini 80 baru nak kokong. Masa menikah hari tu berapa puluh? 40 awak tak kokong masa tu. Buh di belakang ni. Buh di belakang ni, pipi Aisyah berlaga dengan pipi Nabi. Manjonyo. Barulah bini tu bagi kot no. Pasal dia layan macam ratu. Isteri ni bukan apa. Bila dia tak dapat kasih sayang, nampaknya kami tetap salah. Tak, saya tak mau bayar. Saya nak habaq je. Isteri pun sama juga. Saya nak tegur isteri juga sebab isteri pun nusyus juga. Ahmad Akmal. Jadi selalu tak pernah tengok awak hari ni mai awak ni. Saya tak pernah tengok komen pun nama Ahmad Akmal. Okey. Jadi makna kata apa? Bukan maknanya suruh kokong. Kami ni orang Kedah kata kokong. Boleh kata kokong. Saya kata kokong. Kokong. Oh, saya kata kokong. Tak tahulah. Tak apalah. Apa kalau bahasa buku? Naik belakang lah. Naik belakang ni. Gendong di belakang. Pipi bertemu sama pipi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sembang nak nikah 2, nak tidak janduk gatai lah. Pasal apa? Hak 1 pun hang tak boleh bela. Hak nombor 2 pun serupa juga. Gendong. Jazakallah kepada siapa yang bagi gift. Ada bagi gift ke? Ustazah pun tak tengok. Tak usah bagi gift pun tak apa. Tengok je lah. Okey, kemudian Aisyah ni duduk di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya, nak tengok ke tak? Allah, cubalah tanya suami-suami kita ni. Mereka kata, alah kami dah memang dilahirkan tak romantik. Tak apa, tak romantik. Tapi baik dengan isteri. Betul tak? Baik dengan isteri. Memang ada lelaki yang romantik, ada lelaki yang tak romantik. Suami, isteri pun sama juga. Ada isteri yang manja, ada yang isteri yang backhand. Macam singa menyinga.
Wow. Tanya soalan. Wow. Tak apa. Itu karakter masing-masing. Tetapi layan bagi elok je. Bukan nak suruh dukung pun. Tapi sebab duk bubuh sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Tu yang tak mau tu. Kemudian, jangan marah ya. Kita sembang ni untuk ilmu ya. Okey, nombor 3. Nabi Muhammad SAW menyantuni isteri dengan baik. Dan sapa isteri dengan baik. Dia santun isteri dia dan dia menyapa isteri dia dengan baik. Cakap lembut je dengan isteri. Isteri tu rasa macam seperti dilayan seperti ratu. Apa dia nak pergi mana? Kan dah main toto hang masak dah ni. Ulapang balik-balik pada masjid ni kan. Nasi tak masak ke ni? Malahnya hang ni. Tu sekali nak pergi mengaji pula aku nak makan apa? Sekali hampir mengaji pula aku nak makan apa? Punya marah kat isteri tu. Tak apa, kita cerita dulu macam mana sebab benda ni tak ada dah sekarang ni. Bukan kata suami isteri, mak bapak pun baru ni kes bapak rogol anak umur berapa tahun? Start pada 9 tahun. Budak tu umur 9 tahun dia rogol sampai budak tu umur 15 tahun baru pecah rahsia. Pasal budak tu sakit dada. Dua beradik, dia rogol dua beradik. Bapak tu dah jauh sangat dengan sunnah Nabi. Kita bukan nak sembang tentang poligami ke layanan isteri pada suami-suami, layanan pada isteri pada suami. Sebab ilmu agama fardu ain dah tak jadi pegangan. Manusia dah hidup dengan nafsu, bukan hidup dengan syariat. Dia rogol anak dia, tu yang kita tahu, yang tak tahu banyak mana lagi. Itu bapak rogol anak. Baru ni mak rogol anak. Mak rogol anak lelaki. Berapa tahun dia buat kerja? Budak tu daripada umur 9 tahun dia rogol. Mak dia paksa anak tu sampai budak tu remaja. Dengar cerita boleh pecah rahsia sebab budak ni rogol orang lain. Cek tengok sebab dia biasa buat benda tu dengan mak dia. Pening dah. Kalau awal-awal rumah tangga kita, sebab tu dia kata menuntut ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf ni kewajipan atas setiap mukallaf. Kalau kita tak menuntut ilmu akidah, fardu ain, ilmu fiqh, ilmu tasawuf daripada kecil, sebenarnya kena belajar daripada 7 tahun tu. Balik tu dah belajar dah hukum 3 fardu ain ni. Kemudian bila budak tu besar, dia boleh amal. Sebelum balik kena ajar dah. Bila balik dia boleh amal. Bila kita tak ajar benda-benda yang kewajipan kepada anak-anak kita, maka budak dia nak rosak awal dah. Bila dia kahwin, pertama sekali bukan kerana Allah, dia kahwin kerana nafsu. Budak ni dia akan jadi tua. Bila dia tua, dia buat kerja balik yang tu. Pukul bini sampai mati pun berlambak dah cerita. Bukan kata nak suruh cakap elok-elok, bukan nak suruh dukung, bukan nak suruh pergi duduk belaga pipi. Bunuh. Katok bini tu sampai mati. Jadi dah menakutkan ya. Kita sembang ni asas-asas, tapi haduk jadi atas muka bumi sekarang ni semakin hari semakin rosak. Yang main ni mengaji fardu ain ni berapa kerat je. Tu pun orang luar, bukan orang dekat. Orang masjid ni berapa orang karya masjid ni? Angkat tangan Zat. Tak ada. Ada? Karya masjid ni ya? Seorang. Memang tak ada pengajian ke sebelum ni? Tak ada pengajian ke masjid ni? Tak ada pengajian. Sebab tu masa kita minta nak mengajar di sini, Ustaz Azman kata, Ustazah boleh mengajar, tapi saya tak jamin tak ada orang main. Sebab kami memang tak ada jemaah. Lepas tu Tun kata noh, tak apa Ustazah dia ada orang dia. Kami nak tumpang tempat je. Lepas tu dia cuba war-warkan dah kelas ni, tapi tak ada sambutan. Yang main orang luar semua. Sebab tu saya kata, yang main mengaji sebab Allah pilih. Allah pilih. Antum kena rasa sangat-sangat bersyukur dan gembira kerana yang pilih bukan imam masjid, yang pilih bukan saya, yang pilih tu Allah. Subhanallah. Zaman sekarang dah melingkup dah semua. Rumah tangga lingkup, rumah mak lingkup, bapak lingkup, anak lingkup, suami lingkup, isteri lingkup. Akhirnya dapat benih-benih yang jahil agama.
Kita sampai peringkat dah ni, kita memang tak boleh nak patah balik dah. Nak suruh buat seperti mana Nabi Muhammad SAW buat. Tapi kita boleh bendung supaya benda ni jatuh haram, benda ni jatuh berdosa. Dan kita jaga supaya jangan kita jadi ahli neraka dengan sebab pasangan. Banyak sangat dah wanita yang masuk neraka sebab pasangan. Okey, Nabi Muhammad SAW, kita tengok balik macam mana layanan Nabi kepada isteri. Yang keempat, Nabi panggil isteri dengan panggilan manja. Panggilan manja. Tapi baru ni saya dengar ada yang asatizah kita komen, jangan panggil sayang, panggil panggilan manja depan orang. Depan orang tak boleh. Balik rumah boleh panggil sayang, manja. Tapi depan orang kena panggil nama biasa. Orang kita mana ada semua yang baby. Baby sangatlah. Baby yang tak boleh. Depan orang tak boleh. Dan tunjuk kemesraan, tunjuk manja ya. Ling. Okey, tak boleh. Kalau boleh elakkan di depan orang, panggil panggilan manja. Panggilan manja hanya di dalam rumah kita sahaja. Di luar macam biasa. Nabi panggil Aisyah dengan Aish. Panggil nama yang manja lah. Masing-masing mesti ada nama manja masing-masing kan. Suami panggil kan nama panggilan manja. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW kata apa? Aishi ke Aish ya? Saya tak pasti. Aish. Okey, Aishi. Macam tu Aish lah, dipanggil Aisyah kan nama dia kan. Jibril kirim salam. Aish, Jibril kirim salam. Allahu Akbar. Bukan orang biasa yang kirim salam, Masya Allah. Kita pun boleh dapatkan salam daripada Allah juga ya. Kita boleh dapatkan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak mati kan, ingat tak Ustazah bagi tahu? Ingat lagi tak? Ingat ya? Surah apa, Al-Bayyinah ke? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, masa orang beriman, yang bertakwa, yang beriman mati, nak sampai mati, masih tak mati lagi, dalam sakratul maut lah, dia nak mati, malaikat yang tarik nyawa tu kata, sipulan Allah kirim salam dekat kamu. InsyaAllah. Itulah kejayaan yang paling besar lah selama kita hidup, kalau kita beriman. Itulah. Jadi nak malaikat kata, cuba tengok di atas, nampak tak mahligai kamu di syurga. Itu yang banyak kisah-kisah orang mati dalam senyum tu. Dia tengok je di atas, tapi nampak macam kena bunuh. Kan orang mati syahid kan. Sebab tu orang semua minta doa mati syahid. Antum minta doa tak mati syahid? Antum kena buat tiap-tiap hari doa mati syahid. Sebab apa? Bila kita doa minta mati syahid, kita mati syahid, dan insya-Allah nampak macam kematian tu sangat menyakitkan, tapi sebenarnya seperti ketik semut 3 kali ya. Sebab tu saya pesan istiqamah. Antum kena istiqamah. Baru ni kan anak murid Ustazah meninggal kan, mengaji sampai akhir hayat, mengaji Al-Quran. Tahu kan saya cerita tadi kan? Hafizah Osman. Dia mengaji tajwid lah dengan Ustazah, tapi dia memang duduk pergi bengkel solat di Shah Alam. Dia duduk Johor. Sehomai daripada Johor pergi ke Shah Alam sebab nak belajar, nak baiki solat. Dan beberapa sekali tu, last tu dia bawa suami dia, dan dia baru balik haji tahun lepas. Jadi hari yang dia tak sihat tu, minggu yang akhir itulah, kelas dia hari Isnin, dia meninggal hari Rabu. Hari Isnin tu dia bagi tahu kat KK, Assalamualaikum KK yang solehah, beradab, cakap, saya tak boleh masuk kelas hari ni, saya tak larat, dia kata. Saya batuk. Jadi saya nak dengar saja. Kan nak mendengar kena bagi tahu. Jadi KK kata boleh. Saat lagi masa tengok dekat Facebook, komen lah sikit dekat situ bagi Ustazah nampak. Last minute dia nak masuk tu, dia bukan kata mendengar, dia mesej lagi sekali. Saya rasa kalau orang lain tak mesej dah, sebab dia dah habaq lah tadi kan.
Dia mesej lagi sekali, mungkin tak boleh masuk kot, tak larat sangat. Kalau nak ikutkan umur tu 40 hari tu dah tak ada dah. Dah mayit dah aku panggil. Sebab dia 2 hari kan, hari Rabu meninggal kan, hari Isnin malam tu. Jadi dia kata tak larat sangat, memang tak larat. Dia kata dia tak boleh lah nak masuk dengar pun dia tak boleh. Kiki kata okey. Hari Rabu pagi tu saya nampak komen suami dia dekat video saya tahun 2020. Suami cari kamaknya, jumpa naik komen. Dia kata, Assalamualaikum Ustazah, anak murid Ustazah Hafizah Osman baru saja meninggal dunia pagi tadi. Menggetak saya dengar. Sebab pada saya dia istiqamah sampai akhir hayat. Dan saya tengok mesej dia dekat admin punya phone. Dia ada tanya pergi solat kat Shah Alam. Maknanya dia nak pergi bulan sebelah ni. Tapi dia tak boleh pergi. Dia tak sihat. Dia memang dah lately sihat. Suami dia kata dia batuk dan tangkap saraf, dia tak boleh bernafas. Kita kan kalau nak sampai masa sat je kan? Sat je kan? Sat je. Tak payah ada sakit kanser ke, sakit apa ke. Nak kena. Sebab tu saya pesan satu je kat anak murid saya. Please istiqamah. Antum tak boleh main mengaji hanya sebab antum uzur. Uzur syar'i banyak lah. Tapi kalau boleh, tak boleh main. Kalau macam kelas kita online, tolong bagi tahu update dekat KK. Update dekat KK. Okay, Alhamdulillah. Saya menjadi saksi sebagai guru dia. Dia seorang yang sangat istiqamah. Dan dia lembut. Saya rupanya Allah, dia nak bagi tinggal kenangan dekat saya. Kelas dia last kali, dia suara dia pelan. Hari tu dia baca pelan. Saya dengar, awak pelan suara Hafizah ni. Lepas tu dia tanya saya, lepas dia baca, dengar tak Ustazah? Tu saya kata kat dia, hai, tadi baca pelan, tanya saya dengar pula. Itu dia gelak. Rupanya bila saya bagi tahu kat kawan-kawan kelas dia meninggal, kawan-kawan dia kata, yang Ustazah tegak suara pelan tu kan? Ya, rupa dia tinggal kenangan juga. Selama saya dah mengajak dia saya tak pernah melawak dengan dia. Itu kelas ya. Okey, alhamdulillah ya. Itulah dia kematian yang Allah kirim salam. Salam. Jadi kita tak ada masalah. Kita bukan dapat kirim salam daripada Jibril. Kita boleh dapat kirim salam daripada Allah sendiri. Tapi kena jagalah. Istiqamah fardu ain. Jaga adab, jaga akhlak, jangan sakitkan hati orang. Dan insya-Allah Allah bagi, jangan risau. Insya-Allah Allah bagi. Kemudian memanggil isterinya dengan panggilan manja. Dan yang terakhir sekali dengan yang kelima, semua ada 6 yang Nabi ajar. Minum dan makan daripada pinggan dan gelas yang sama. Jangan ambil camca lain, jangan ambil pinggan lain, jangan ambil gelas lain. Kalau nak ikut sunnah Nabi, makan yang sama. Satu hari itu Aisyah radhiyallahu anha minum daripada gelas macam ni lah kan. Minum gelas dekat cenim. Cenim. Bila dia bagi kat Nabi, Nabi pun pusing balik cari hak mulut, hak bekas Aisyah. Kalau kita pusing kot lain. Lepas tu ada satu ketika tu Aisyah makan daging yang masih ada tulang. Ada daging yang melekat pada tulang. Pada tulang lah. Aisyah gigit. Nabi ambil sisa Aisyah gigit tang sama. Kita feel lah no. Habis awal tanya pula. Ni hak ni gigit lagi ni. Dia akan makan. Tak habis lah kan. Tulang-tulang ayam ada isi-isi duduk tak pinggan tu. Kita pun nak ambil tanya, hak ni pepok ke memang cubit dengan tangan ni? Kalau dia kata pepok ke, pakai walaupun daging duk ada kat situ kan. Kalau dia kata tak gigit orang tunyuh dengan cancor tadi, tolak dengan cancor dia ambil isi. Tak apa. Okey. Itu dia rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi layan isteri macam ratu. Okey, tak apa, sekali depa kata saya bias. Okey, sekarang kita sembang tengok. Isteri pun sama, nusyuz, suami pun sama, nusyuz. Okey, kita tengok dalam surah ya. Contohnya suami nusyuz. Okey, mari kita tengok muka surat 791 tu. Jika suami berlaku zalim seperti tidak menunaikan hak isteri dalam pembahagian giliran bermalam dan atau hak nafkah
atau bercakap atau bertindak kasar terhadap isteri, isteri hendaklah mengingatkan suaminya terhadap haknya yang mesti ditunaikan seperti isteri ingatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami kasar dengan dia, suami kasar, suami duk ungkit kekurangan yang ada pada kita, suami ceritakan buruk kita pada orang lain. Sama juga isteri ceritakan buruk suami kepada orang lain. Sama juga isteri memperlekehkan suami, memperbesarkan kekurangan suami. Dia masalahnya dalam Islam, dia kata kalau kita nampak buruk, jangan kita perbesarkan. Sebab kalau kita perbesarkan, dia akan jadi sakit hati. Bila dia sakit hati, dia akan balas balik. Dia balas balik. Macam contohnya, suami nusyus, isteri pun nusyus. Dua-dua sama. Lah ni kita tak bayar semana-mana. Saya pegang amanah Allah ni untuk tegur suami dan tegur isteri. Saya tahu saya bukan sempurna, tapi kita masih lagi ada kewarasan untuk mengubah jadi lebih baik daripada yang sekarang. Okey? Jadi untuk isteri, dia tak boleh sembang dengan orang keburukan suami dia, kekurangan suami dia, ataupun dia duk ungkit dekat suami dia. Kekurangan lah. Duk cakap bagi besar. Suami isteri pun sama duk cakap bagi besar, suami pun sama duk cakap bagi besar. Apabila kita nampak kekurangan pada diri pasangan kita, maka di situ jangan cepat-cepat mengambil tindakan untuk menceraikan. Ni dalam ayat ni kata. Mari kita baca tengok. Cuba tengok muka surat 80 rasanya, surah An-Nisa ni. Betul tak? Saya rasakan orang sekarang dia nak menikah, dia tak belajar benda ni. Macam kita lah, kita pun tak belajar, ya. Kita pun tak belajar sebenarnya. Kita belajar lambat sikit. Okey, tengok muka surat 80. Muka surat 80, mari kita kembali kepada dalil, ya. Okey, apa yang disebut dalam ni? 80 ayat yang ke berapa? Ayat 19. Okey, mari kita baca ayat 19. Kita sembang dalil, ya. Okey. Okey, sekarang kita baca. Ya, okay, tapi kita jangan ambil kat situ. Tak apalah, kita ambil lah. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ayyatina bifahishah bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Okey, ni Allah bagi pesan kepada suami. Kalau isteri-isteri, sebab itulah suami kadang dia baca ayat yang tu tak habis. Banyak lagi ayat yang Allah suruh baca. Contohnya bila suami buat kasar pada isteri, buat zalim pada isteri, cakap tidak menunaikan tanggungjawab suami dengan baik, maka suruh isteri ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ingatkan suami, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan padanya. Bukan yang ni lagi, ya. Yang ni panjang lagi cerita dia. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Yang ni kita dah sentuh. Allah pesan suruh bergaul dengan isteri dengan jalan yang patut. Sebab tu ramai lah ni orang dah takut nak kahwin dah. Sebab susah nak dapat suami yang baik. Sebab kebanyakan kes-kes berlaku, bila kahwin saja sama, suami sama, isteri pun sama. Ada yang isteri masa sebelum kahwin tu lemah lembut,
Ada yang satu kes tu saya baca, suami dia kata tak sangka, dia kata dia minta cerai. Sebab isteri dia sebelum kahwin punya lemah lembut. Punya lembut gemalan. Bila kahwin dia kata, start dia beranak. Dia tengking laki dia, dia kasar dengan laki dia. Jadi laki dia nak minta cerai sebab laki dia ni memang jenis orang tak suka orang cakap kasar dengan dia. Rupanya dia lembut juga. Dia jadi takut bila orang cekah dia. Dia takut kat bini dia. Dia kahwin dengan bini dia sebab dia tengok bini dia lembut. Rupanya bini dia berubah karakter. Selepas beranak, jadi cengik. Cekah, lempak barang, pukul-pukul. Dia yang laki ni dia kata, saya tak biasa duduk dalam kehidupan kasar. Dalam rumah tangga dia, mak dia pun layan lembut. Dia pun jenis cakap lembut. Jadi hanya alasan dia bukan bini dia tak layan dia, cakap kasar. Kes tu yang bercerai. Yang laki pun ada juga. Masa sebelum kahwin nampak bagus. Bila dah kahwin, rupanya berubah perangai. Berubah perangai. Okey, suami pula minta cerai. Ya, suami pula pi usulkan benda sebab cerai di belakang, di luar mahkamah kan kena denda. Jadi suami dia pi bagi tahu supaya yang dia nak bercerai dengan isteri dia, bila siasat-siasat pasal apa? Pasal bini kasar. Susah kan? Zaman law ni dah macam-macam. Okey. Jadi bila kata bergaul dengan baik menurut cara yang patut, kalau kamu tak suka. Contohnya Allah kata kalau kamu tak suka. Contohnya awal-awal kahwin tu suka. Bila lama-lama jadi berubah. Sebab isteri pun dah tunjuk perangai yang betul, suami pun dah tunjuk perangai yang betul. Jadi masing-masing jadi tak seronok. Isteri tak layan suami, isteri kasar, suami tak layan isteri dengan isteri suami pukul bini, bini tak layan isteri, tak mau balik rumah mak mentua, macam-macam lah. Allah pesan suruh bergaul dengan baik. Kalau kamu tak suka, Allah kata, maka bersabarlah. Allah kata jangan cepat-cepat buat keputusan nak cerai. Orang lain tak suka, cerai. Statistik bercerai ni di Malaysia ni, setiap minit ada beratus-ratus, beribu-ribu sehari cerai. Kahwin pun banyak, cerai pun banyak. Jadi Allah kata boleh jadi, Allah sebut situ, kerana boleh jadi kamu tak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada dia. Allah tak bagi cerai lagi. Tak bagi cerai lagi. Sebab tu kita ada sesi kaunseling. Kamu mungkin isteri tadi cepat marah, cepat ni lah naik hangin sebagainya. Suami tadi kena bersabar dan kena didik isteri. Sebab kemungkinan dia cepat marah, tapi kalau kita didik dengan cara yang betul, dia jadi lembut. Dia jadi lembut. Isteri juga tak suka dekat suami, kemungkinan dengan sabar tadi, dengan doa dia, dengan layanan dia, suami boleh jadi baik. Jangan cepat-cepat terus. Orang kita sekarang dia cepat terus. Dia tak mau dah sesi kaunseling, dia dah bagi tahu, putus saya nak cerai. Tapi dia ada step. Nak cerai pun ada step. Kadang-kadang Allah bagi kita pasangan kita buruk sebab kita ni banyak dosa. Pahala sabar tu kan besar. Dia nak suruh kita sabar sebab bila kita sabar, kita dapat pahala lagi banyak. Suami masalah ni, suami memang masalah. Tapi dengan kita sabar, pahala sabar kan tidak ada, orang kata apa? Infinity lah. Tidak ada nilai. Tak boleh nak nilai. Punya tinggi pahala sabar. Ni sabar dulu. Buat macam-macam dulu lah. Kalau dah tak berjaya juga, dibenarkan dalam Islam untuk bercerai. Itulah kita tengok sekarang ni rumah tangga. Mungkin dulu isteri dia suka bersiap. Bila dah lama-lama kahwin, siapa suka bersiap duduk rumah? Abang Azad? Hang keluar elok je aku tengok. Hang duduk rumah aku tengok jalan siap. Dia pun nak komen kita macam jalan siap. Dia macam mana?
Dia pun duk gulung ke pelikat juga. Dia duk gulung ke pelikat juga. Jadi macam ni lah. Bincang. Tapi tidak ada kesefahaman biasanya lah. Tapi tak ada masalah lah. Dah cuba-cuba, semua cuba-cuba tak jadi juga, maka cerailah. Dibenarkan dari Islam. Okey? Lain sangkut-sangkut lain sangkut-sangkut. Okey, jadi disebut di sini apa nama? Isteri juga hendaklah mengingatkan suaminya dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ikut Nabi Muhammad SAW seperti mana yang kita sebut tadi, bahawa Nabi Muhammad SAW sentiasa melayani isterinya dengan baik. Dan kita kena faham, kita kahwin dengan orang yang berbeza latar belakang dengan kita. Sudah semestinya dia dengan kita tak sama. Kalau seorang orang Penang, seorang Kelantan pun dah tak sama daripada sudut makan. Apatah lagi perangai. Mak dia didik cara lain. Kita jenis mak kita didik jenis kasar. Mak dia didik jenis lembut. Lepas tu bila jumpa kasar dengan lembut, ketahuan lah. Hak mula-mula boleh pedor-pedor lagi. Bila dah kahwin 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak boleh pindah. Sebab dia akan tunjuk perangai dia yang sebenar. Tapi Alhamdulillah setiap pasangan tu adalah yang terbaik untuk pasangan dia. Kita patutnya kahwin kena jadikan pahala setiap hari, bukan dosa setiap hari. Masalahnya kita dosa setiap hari sebab kita tak bersyukur. Isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami mengenai akibat buruk kezaliman. Akibat buruk kezalimannya, jika peringatan tersebut berkesan, itulah yang terbaik. Ada yang suami pukul isteri sampai koma dah meninggal dah, no? Meninggal. Dah macam-macam dah sangat, dah sampai peringkat dah tak boleh nak bantu dengan akak ni dah, sebab dah jadi terlalu kona 360 darjah. Nak buat macam mana? Dadah lagi, tak semayang lagi. Sebab tu kita kena cari orang pasangan mengikut yang disyariatkan. Ikut yang Nabi pesan. Agama tu penting. Semayang. Kalau kata gaji kecil pun tak apa. Dia seorang yang menjaga hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah ni bukan main. Bukan main-main. Yang pertama akidah, yang kedua semayang. Semayang ni, kita tinggal semayang. Orang yang tinggal semayang wajib qada. Wajib qada. Saya bagi tahu dah hari tu ni, qada tu dia kena bertaubat dan dia kena qada. Dia kena bertaubat dan kena qada. Satu waktu semayang, berapa ribu tahun di dalam neraka? Ingat tak? Satu waktu semayang 5,000 tahun dibakar di neraka. Kita kalau nak sembahyang, nak qada yang kita sembahyang, kita bukan boleh qada macam tu je. Qada kena dengan ilmu. Kena ijtihad. Berapa banyak kita tinggal sembahyang? Ada orang dia sembahyang, tapi dia tinggal sejak dia kerja. Bila dia kerja? Dia kerja umur 25 tahun. Dia selalu tinggal sembahyang subuh sebab dia nak kenalikan bas ataupun transport. Ada orang ni, ada satu orang ni. Jadi, La ni umur apa? La dah pencen dah 65 tahun. Selama dia kerja, dia tak pernah sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Jadi, macam mana nak qada sembahyang subuh? Dia boleh qada ke macam tu je? Tak boleh. Dia kena ambil kertas, kalkulat sendiri. Umur dia berapa dia kerja? 25. Sampai umur berapa dia tak pernah sembahyang. Tinggal sembahyang, ada orang sembahyang celum-celam. Ada orang sembahyang tak sembahyang langsung. So kita kena buat calculation. Jangan dah dapat calculation umur daripada balik sampai bila start sembahyang. Kita kena buat. Kena usaha buat. Umur 15 tak sembahyang. Sampai umur bila sembahyang? Ustaz main masjid ni lah baru sembahyang. Jenuh. Start main masjid ni lah baru sembahyang. Lepas tu hak dulu macam mana? Nak lupa halal lagi tu ke? Tak boleh halal. Kita mati, malaikat yang kiri kanan duk kira kita punya amalan tu, dia bukan kira start pergi masjid. Dia kira start bila? Start balik. Saya cakap balik lah senang. Dia balik. Itu maknanya cukup umur lah. Dia kira start daripada cukup umur balik.
Bukan daripada start pergi masjid. Daripada balik tu, tinggal semayang berapa kali? Ambil kira. Kena buat calculation. Kena buat. 15 tahun tu tak start semayang lagi ni. Sebab mak pun tak pernah marah, ayah pun tak pernah marah, tak ambil tahu buat semayang. Start kerja. Semayang dah. Ada lah kadang-kadang semayang, tapi banyak tak semayang. Maka dia kena kira. Sekarang umur apa? Sekarang umur 40, 50, 60. Bila start semayang 5 waktu, dah kena kira. Tolak mai, tolak pi, dapatlah 5,000 waktu. Contoh. Yalah umur dah berapa dah ni? Sehari dah 5. Dia tak boleh buat semayang sunat selepas dia dapat 5,000 waktu tu. Tak boleh. Dia kena selesaikan semua qada sembahyang dia, baru dia boleh buat sunat. Sebab bila dia mati, dia tak bawa sunat, dia kena bawa yang wajib. Yang sunat tu dia dah buat wajib tu dah 5,000 waktu, baru dia yakin habis dah 5,000 waktu ni, baru dia boleh start buat yang sunat. Sebab satu waktu fardu, saya tak ingat dia punya satu waktu, satu semayang fardu 70,000 semayang sunat baru boleh ganti satu waktu. Jadi ada orang kata saya nak semayang tarawih, tapi saya banyak tinggal semayang, ijtihad tak lagi kena ijtihad ni. Boleh tak kalau saya semayang tarawih? Lah ni wajib dengan sunat yang mana dulu? Ya, wajib dulu. Maka semayang tarawih tinggi mana pun tak boleh challenge semayang fardu. 70,000 semayang sunat baru satu fardu. Macam mana? Jadi kami tak boleh buat sunat. Dia yang sibuk sangat dengan sunat tu siapa? Sebab kita beribadat mengikut nafsu, bukan mengikut syariat. Kita ikut nafsu, bukan ikut syariat. Okey, kalau kata saya boleh tak buat qada ikut sukalah, saya nak qada, satgi saya buat fardu, saya nak qada, saya nak buat fardu. Tu saya kata tadi, ijtihad ke belum? Kalau belum ijtihad, kena ijtihad. Yakinlah, kena yakin. Yakin dan mengikut ijtihad kita. Yakin mengikut ijtihad kita. Dan semayang qada ni tidak ada waktu. Bila-bila nak buat-buatlah. Orang semayang sunat subuh, kita ganti subuh. Rugilah kan kita semayang sunat subuh tu melebihi apa isi dunia dan isi akhirat. Tak boleh challenge semayang fardu. Tadi mana? Itulah saya kata dah ijtihad ke belum yang nak qada tu. Kalau tak ijtihad lagi, kena ijtihad dulu. Semayang sunat tu kita gantikan dengan qada solat lah Ustaz. Betul. Kalau dah kita dah ijtihad, habis dah yang kita semayang tu, kita ni jenis tak tinggal sangat semayang lah. Kita kalau tinggal pun, kita kena kira lah. Start masa kerja dulu, subuh dengan isyak tu macam memang tinggal jugalah. Setengah orang kerja bank ke, kan dia macam, ataupun dia kerja shift kilang ke. So dia tahu dia tinggal bila. Dia tinggal subuh, dia tinggal isyak. Berapa tahun dia kerja? So dia kena cari. Kalau tidak, tak nama taubat lagi. Dia bukan senang. Lepas tu nak semayang kena ada ilmu. Itu satu hal pula. Kalau lagi tak pergi belajar semayang, semayang tadi tak diterima pula. Kuih duk tambah. Kuih duk tambah. Macam mana buat? Termasuklah dengan solat tahajud, solat taubat, solat witir, tak boleh buat selagi tak bayar hutang solat. Ya betul? 6,5 dah. Okay. Dalam semayang sunat, semua semayang sunat, semayang sunat apa yang paling besar pahala?
Tak apa, kita simpan dulu. Sebab dia sembahyang sunat je, tak penting pun. Tapi antum kena usaha dengan sembahyang qada sembahyang fardu. Cari dulu ijtihad, tengok pelan-pelan bila start sembahyang, bila kita mula sembahyang, berapa banyak kita tinggal. Tak mau mati dalam bawa dosa. Dosa dengan Allah tu besar tu. Dosa dengan manusia tak kira lagi. Banyaklah yang Allahu Akbar. Jadi insya-Allah takat tu saja kelas kita pada petang ni. Semoga mendapat manfaat. Solat sunat subuh salah. Bukan solat sunat subuh. Ada lagi. Yang paling tinggilah. Tapi setinggi mana pun sembahyang sunat tak boleh lawan sembahyang fardu. Biasanya saya nak buat fardu juga, makcik buat selang-selang. Sebenarnya dia tak faham. Dia duk buat amalan dengan nafsu sebenarnya. Nak pilihkan mana 70,000 baru nak sama satu fardu? Nak pilihkan mana? Tak boleh likan. Orang sembahyang tarawih, kita sembahyang ganti. Tapi ijtihad dululah. Kalau dah habis tak bolehlah buat. Sebab kita ada hutang. Bila hutang tu dah habis, baru boleh kira yang sunat. Okay? Jadi insya-Allah kita jumpa besok. Besok ada apa? Tafsir. Hari tu saya kata apa kat Wal Asri tu? Wal As, ya, surah Wal As. Okey, insya-Allah kita jumpa dalam surah Wal As. Terima kasih Ustazah dan Kok mandi dengan isteri petang ni. Sila-sila Ustaz, benda baik dapat pahala, ibadah. Boleh. Dia pelangkung kepada Ustaz, dia buang tebiat pula dah. Mengaji dengan Ustazah sana, duk ajak mandi. Hang pasal apa? Ustazah berlemah duk ajak mandi. Okey. InsyaAllah ya, siapa yang pergi bengkel solat, insyaAllah hari Sabtu ni kita doakan semoga sihat semuanya. Semoga semuanya tenang, lapang dan nak ilmu sangat-sangat. Dan dapat resap ilmu dengan baik. InsyaAllah antum akan dapat satu ilmu yang saya doakan semoga antum puas hati, antum dapat amalkan sampailah antum rasa macam rezeki daripada Allah sangat besar melalui ilmu solat ni ya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah.